membahas di dalam ataupun mengambil bahagian dalam perbahasan mengunjung kita dulu yang di Pertuan Agong. Beberapa perkara yang ingin saya membangkitkan, Tuan Speaker. Pertama kali sekali berkenaan dengan berita baru-baru ini daripada EAIC berkenaan dengan dakwaan ataupun tuduhan, dengan izin Tuan Speaker, dirty cops. Dirty cops yang telah pun ditimbulkan oleh bekas Ketua Polis Negara Hamid Badur, di mana telah pun ditimbulkan oleh beliau bahawa terdapat kartel, wujudnya kartel di dalam Police Force ataupun PDRM yang menentukan arah dan bagaimana pengendalian PDRM dan juga isu-isu rasuah dan sebagainya yang timbul daripada kartel tersebut. Now, EAIC ini telah pun membuat siasatan dan mendapati bahawa tiada apa ataupun pada setakat ini tiada apa bukti ataupun keterangan daripada witness-witness ataupun saksi-saksi bahawa wujudnya kartel tersebut. Nah, isu yang timbul di sini, Tuan Speaker, adalah kita mendapat berita ini ataupun dakwaan ini bukan daripada mana-mana pihak, tapi daripada bekas IGP sendiri, bekas Ketua Polis Negara. Ini of course dibuat pada sejurus sebelum beliau bersara. Tetapi ianya mesti dibuat dengan pengetahuan bahawa wujudnya kartel tersebut. Jadi dalam isu ini apa yang perlu dan lebih-lebih lagi, kami juga mendapat berita baru-baru ini bahawa EAIC tersebut juga telah pun membuat kenyataan bahawa Hamid Badur tiada mempunyai hak untuk menyentuh perkara ini oleh kerana beliau tidak menimbulkan kesemua ini pada masa beliau menjadi IGP ataupun sebelum beliau bersara. Tapi Tuan Speaker, saya mau tanya, what is the scope? Apakah skop penyiasatan EAIC dalam perkara ini? Adakah siasatan yang wajar dan memadai telah pun diadakan untuk memastikan wujudnya kartel tersebut? Dan adakah statement yang memadai daripada Hamid Badur sendiri diambil untuk memastikan ataupun menyiasat perkara ini dengan wajarnya? Nah, sekiranya satu siasatan yang confidential ataupun dilindungi, diberi perlindungan dibuat, saya yakin bahawa ada pihak yang akan tampil ke depan untuk mendedahkan kartel ini. So, dengan izin Tuan Speaker, is protection being given? Adakah terdapat protection dalam isu ini kepada mereka yang mendedahkan isu kartel ini? Ini adalah perkara yang amat penting. Adakah EAIC memberi perlindungan tersebut? Sekiranya tidak, sudah tentunya tiada siapa akan tampil ke depan untuk mendedahkan perkara ini dan tiada gunanya untuk membuat siasatan di bawah EAIC. Sebenarnya bekas IGP dengan sendirinya juga telah pun bertanya, adakah Whistleblower Act dipakai ataupun boleh dipakai di dalam perkara ini? Kita tahu bahawa the Whistleblower Act itu ada banyak hadnya ataupun limitations, Tuan Speaker. Contohnya, sekiranya seorang itu ingin menuntut perlindungan, beliau perlu membuat aduannya kepada pihak-pihak ataupun agensi-agensi yang tertentu di bawah Whistleblower Act 2009 kalau tak silap saya. Now, dalam keadaan tersebut, ini akan sudah tentunya tidak akan menggalakkan orang untuk keluar untuk membuat aduan, terutama aduan terhadap pihak berkuasa. How is, dengan izin Tuan Speaker, how is it possible for a person to be expected to go and report his grievance to an authority when it is very likely that that authority will be investigating him? Jadi sekiranya kita mau mendapat
jawapan-jawapan daripada ataupun berkenaan dengan isu dirty cops ini ataupun isu kartel yang didedahkan oleh bekas IGP tersebut, sudah tentunya pihak EAIC perlu memberi perlindungan kepada pengadu-pengadu tersebut. Dan saya nak tanya Kementerian Dalam Negeri sama ada ini adalah telah pun dirancangkan dengan EAIC, sama ada the whistleblower ataupun protection akan diberi kepada pengadu-pengadu tersebut. Perkara selanjutnya yang berkaitan, Tuan Speaker, juga berkenaan dengan perlindungan kepada whistleblower. Sudah tentu kesemua kami tahu tentang isu rasuah, ya Arif, ataupun Tuan Speaker, yang berleluasa di negara ini sekarang. Isu rasuah yang berleluasa di mana kami mempunyai satu agensi iaitu SPRM yang diketuai oleh Ketua Pengerusi ataupun SPRM tersebut, Tan Sri Azam Baki, yang tidak boleh dikecualikan sama ada beliau terlibat dalam skandal. Satu skandal yang amat besar berkenaan dengan pemegangnya ataupun shareholdingnya ataupun pembelian sahamnya beberapa tahun yang lalu, di mana kami telah pun menimbulkan perkara ini untuk beliau datang ke Parlimen, datang ke Dewan Yang Mulia ini untuk menjawab ataupun menghadir sebagai saksi di hadapan jawatan kuasa yang berkenaan, tetapi beliau angkuh. Sikapnya angkuh, beliau berkata, I am not subpoenaed, I don't have to come, it is a mere invitation. Tuan Speaker, kita perlu lihat ini masalah ini daripada segi indeks persepsi rasuah ataupun the CPI Index, the Corruption Perception Index 2021, di mana baru-baru ini telah dilaporkan bahawa Malaysia terus merekodkan, Tuan Speaker, penurunan dalam indeks persepsi rasuah tersebut buat 2 tahun berturut-turut apabila jatuh 5 anak tangga kepada kedudukan 62 daripada keseluruhan 180 negeri ataupun negara di dunia ataupun yang dalam indeks tersebut. Nah, berkenaan perkara ini, Tuan Speaker, Presiden Transparency International Malaysia ataupun TIM, Dr. Muhammad Mohan telah menyatakan seperti berikut, saya quote, namun antara sebab kemerosotan skor adalah kerana tindakan yang sangat terhad daripada kerajaan sedia ada dan kerajaan sebelum ini dalam membendung aktiviti rasuah politik dan mengukuhkan hak asasi manusia di Malaysia. Begitu juga dengan draft RUU Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis ataupun IPCMC yang dilonggarkan kepada versi tidak efektif dan dijenamakan semula sebagai RUU Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis ataupun IPCC. Saya ingin menimbulkan perkara yang mungkin sedikit berlainan daripada apa yang telah pun saya sediakan untuk ucapan saya hari ini berkenaan dengan apa yang ditimbulkan oleh Langkawi hari ini berkenaan dengan bekas-bekas Perdana Menteri kami yang menerima hadiah-hadiah dalam bentuk properti ataupun harta. Kami hari ini boleh lihat seorang yang disabitkan di Mahkamah Pekan, disabitkan oleh 2 mahkamah setakat sekarang, dipanggil seorang dengan izin saya quote dalam bahasa asal, a national embarrassment. A national embarrassment yang berkempen di Johor. Tiada apa masalah untuk beliau berkempen di Johor. Sekiranya kita membenarkan ataupun kita boleh buat penjelasan? Minta penjelasan? Yes. Yang Hormat seorang peguam yang terulung. Seharusnya Yang Hormat tak boleh. Kenapa? Dia belum, masih ada rayuan lagi mahkamah. Memang dia berkempen. Memang masih ada. Tapi at this point of time, he's a national embarrassment. What is the problem? Sekiranya dia belum keputusan itu belum masuk diterbitkan, penjara.
Pemimpin yang berhormat DIP pun dah kena pun Jadi, masih benar juga. Apa soalan? Apa soalan Kinabatangan? Apa masalahnya? Dia berkempen di Johor. Tak ada masalah. Tetapi ini akan... Dia bukan ada masalah pun. Dia dah berstandard. Dia berhormat pemimpin. Mau saya jawab? Kena juga. Berkempen juga. Mau saya jawab? Mah. YB, tolong. Masih. Masalahnya adalah ini. Inilah punca kemerosotan kami di dalam CPI seperti yang saya katakan tadi. This is why we have dropped drastically in the standards when it comes to corruption. Why don't you advise Lim Guan Eng? Saya tak membenarkan. Why don't you advise Saya tak Bagan? membenarkan. Saya sudah jawab. Advise to Bagan. Talk to Bagan. Saya sudah jawab, Tuan Speaker. Sekiranya saya memberi kebenaran, saya tak ada masalah lagi. Saya meneruskan ya, Tuan Speaker. Kerajaan tidak boleh hanya memberi lip service, Tuan Speaker, kepada menangani isu rasuah ini dan seharusnya mengambil tindakan yang proaktif dalam membasmi rasuah. Rakyat harus diberikan jaminan bahawa gejala rasuah di dalam sektor awam terutamanya akan dihapuskan dan kerajaan memandang serius terhadap isu ini. Rakyat harus diberikan keyakinan bahawa mereka selamat untuk melaporkan atau menyuarakan sebarang aktiviti rasuah kepada umum dan ini akan menunjukkan ketelusan pihak kerajaan dalam usaha untuk membasmi rasuah. Dan saya balik kepada isu yang saya timbulkan tadi. Sebagai contoh, Tuan Speaker, baru ini kita dengar berita berkenaan seorang wartawan, Lalita Gunaratnam, yang membuat pendedahan berkenaan salah guna kuasa ataupun aktiviti rasuah seperti yang saya kata oleh Tan Sri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM, yang telah pun disiasat oleh polis atas dasar bahawa beliau telah pun membuat pendedahan tersebut, Lalita Gunaratnam. Lalita sebagai seorang whistleblower, Tuan Speaker, dalam keadaan ini telah sebaliknya disiasat oleh polis selama 3 jam oleh kerana beliau mendedahkan satu salah laku oleh Ketua SPRM tersebut. Saya dengan hormatnya, Tuan Speaker, berpandangan bahawa siasatan terhadap Lalita tersebut sebagai seorang whistleblower telah pun memberikan tanggapan yang buruk dan menakutkan orang umum untuk memberikan apa-apa maklumat berkenaan sebarang salah laku melibatkan pegawai-pegawai kanan dalam kerajaan. Sebagai seorang whistleblower, beliau seharusnya dilindungi kerana telah pun berani untuk tampil dan membuat pendedahan tersebut terhadap seorang ketua dalam badan yang ditubuhkan iaitu SPRM dalam kes ini. Jadi, Tuan Speaker, persoalan juga timbul iaitu bagaimanakah kerajaan bercadang untuk memerangi rasuah apabila ketua SPRM sendiri terpalit dalam isu salah laku rasuah di dalam negara ini. Pada 3 bulan 3 Mac ini, Menteri Dalam Negeri telah pun menjawab soalan yang berkenaan siasatan terhadap Azam Baki, di mana Menteri telah menengasahkan bahawa polis diraja Malaysia PDRM masih meneruskan siasatan berhubung pemilikan saham di atas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Biarpun Suruhanjaya Security SC juga menutup ataupun sudah menutup siasatan terhadapnya. Walaupun Menteri telah pun memberi pengesahan tersebut, terdapat beberapa persoalan penting yang mesti dijelaskan oleh kerajaan berkenaan perkara ini. Boleh saya just diberi beberapa saat, Tuan Speaker. Saya akan habiskan topik ini. Pertamanya, Tuan Speaker, apakah sebab kelewatan dalam melengkapkan siasatan terhadap Azam Baki? Lebih-lebih lagi apabila aduan di dalam perkara ini adalah satu aduan rasuah berprofil tinggi dan satu isu kepentingan awam. Keduanya, apakah jaminan bahawa siasatan terhadap Azam Baki akan dijalankan dengan bebas dan telus dan tidak akan ada sebarang cover up? PM telah secara ataupun Perdana Menteri telah pun secara terburu-buru prematurely menggesah semua pihak menerima keputusan SC tersebut yang mengatakan tiada kes terhadap Azam Baki walaupun keputusan tersebut jelasnya adalah bertentangan dengan penjelasan Azam Baki tersebut. Ketiganya, Tuan Speaker, sama ada keputusan hasil inkuari SC tersebut telah pun dirujuk kepada Peguam Negara bagi pertimbangan Peguam Negara. Akhir sekali, Tuan Speaker, isu yang pokok di sini adalah are we going to protect people who come out
and expose corruption, or are we going to persecute them? Kalau kita lihat cara kerajaan sekarang, nampaknya macam mereka yang keluar untuk mendedahkan rasuah, mereka yang kena pendakwaan, mereka yang disiasat. With this kind of attitude, Tuan Speaker, but it is obvious we are going to continue slipping down in the CPI Corruption Perception Index. Saya ada banyak isu lagi ya, Tuan Speaker, tapi masa tidak membenarkan. Tapi saya ingin mengakhirkan ucapan saya dengan itu, dan saya mengucapkan terima kasih Tuan Speaker kerana diberi peluang tersebut. Terima kasih Yang Berhormat